أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال الله تعالى في الكتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Dan dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat dan rokoklah bersama-sama dengan orang yang rokok. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, pertamanya kita manjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni kita dapat bersama-sama untuk kita mengerjakan solat maghrib secara berjamaah dan kita dapat menyambung semula perbincangan kita ini dalam yang kita tertinggal pada kuliah lepas. Lepas saya bukan tak datang tapi sangkut jalan. Itulah tuan-tuan, nasib kita kan. Tak apa tuan-tuan, walau bagaimanapun insya-Allah malam ni kita akan sambung pada muka surat 55 pada tajuk sembahyang berjamaah mengandungi pendidikan politik. Dalam perbincangan kita lepas, kita telah memperlihatkan pada kita beberapa aspek yang penting dari segi falsafah ataupun objektif kepada solat itu. Maqasid kepada solat untuk memberikan kepada manusia ni ilmu pengetahuan bahawa solat ni sebenarnya memberikan kepada kita bermacam-macam bentuk ilmu pengetahuan dari sudut kesihatan, dari sudut ekonomi, dari sudut macam-macam perkara lah yang kita sebut hari tu kan. Termasuklah akhirnya solat itu nak ajar kita supaya kita ni dapat membina kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan solat ni, solat tu dia wajib, tapi pada kewajipan solat tu melahirkan bermacam-macam kewajipan yang lain. Maka kewajipan yang lain itulah yang terbentuk sehingga manusia ni jadi maju kerana orang nak solat. Baik tuan-tuan sekalian, untuk perbincangan kita malam ni, kita ni cuba membuat beberapa rumusan daripada perbincangan kita lepas untuk memperlihatkan pada kita beberapa aspek berkait dengan pendidikan politik yang terbina pada solat berjamaah. Sebab tu solat tu dia sebahagian daripada sistem politik sebenarnya bagi orang Islam. Kerana solat tu nak ajar kita ni hidup mesti ada susun atur dia. Kerana Allah Ta'ala buat manusia ni, salah satu daripada nama kita manusia ni dalam bahasa Arab tu disebut An-Nas. An-Nas tu bahasa Quran kan, Qul a'udzu birabbin nas. An-Nas artinya kita ni makhluk yang bersosial. An-Nas tu makna dia makhluk yang bersosial. Kita terjemah manusia kan. Kan Quran tu ada 4 istilah guna untuk manusia ni. Yang pertama, Quran guna perkataan al-ins. Al-ins maknanya, al-ins macam wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Terjemah manusia. Al-ins tu maknanya kita ni salah satu daripada spesies-spesies makhluk Allah. Allah Ta'ala buat ada jenis malaikat, ada jenis jin, ada jenis hayawan, ada jenis nabat, tumbuh-tumbuhan kan. Kita ni salah satu daripada jenis-jenis spesies makhluk Allah Ta'ala. Yang kedua, Allah Ta'ala guna perkataan bashar. Bashar juga terjemah manusia.
Bashar ni maknanya manusia biasa. Manusia tu sama je mana-mana, Cina, Melayu sama. Nabi sendiri pun sebut, qul innama ana basyarum mislukum. Katakan oleh wahai Muhammad, aku ni manusia biasa, serupa dengan kamu. Biasa tu maknanya semua manusia pesen dia sama je, makan sama makan, kan? Tidur sama tidur, cuma ada tidur tempat kuliah, ada tidur kat rumah, itu je beza dia. Kan? Sama-sama tidur, sama-sama berkahwin, jadi nabi pun kahwin, tak jadi nabi pun kahwin. Itu kan manusia biasa. Yang membeza-bezakan kita tu ialah bukan bangsanya, beriman atau kufur, tu ada beza, kan? Nabi dengan bukan nabi ada beza. Orang berilmu dengan orang tak ada ilmu berbeza. Orang bertakwa dengan orang tak bertakwa berbeza. Kalau kira kita ni sama-sama je, kan? Sama je, manusia tu sama. Bashar tu manusia biasa maksudnya. Dan tempat lain Allah Ta'ala guna nama kita ni Al-Insan. Hal ata 'alal insan hinun min dahri lam yakun syai'an mazkura. Surah Al-Insan kan. Insan tu apa makna dia? Insan tu artinya kita ni manusia, makhluk yang dibebankan dengan taklifan tapi asyik lupa je. Terlupa tanggungjawab. Jadi anak terlupa tanggungjawab pada mak bapak. Jadi suami terlupa tanggungjawab pada isteri. Jadi isteri lupa tanggungjawab pada suami. Begitulah hal-hal lain kita lupa. Kita ni tiap-tiap orang ada taklifan-taklifan dia. Al-insan tu maknanya makhluk yang ada taklifan tapi asyik lupa taklifan dia, tanggungjawab dia. Adapun manusia dengan nama An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, katakanlah olehmu wahai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan bagi manusia. An-Nas tu maknanya kita ni makhluk yang bergaul. Jadi kalau kita manusia ni, kalau orang sekat tak bagi bergaul, dia jadi pening, kan? Sebab apa tuan-tuan tidur tempat kuliah? Sebab tak boleh sembang. Cuba bagi sembang orang sebelum, dia tak tidur lah. Sebab tu mengumpat tak mengantuk, kan? Orang kuliah pun sama. Ustaz yang kuliah dia tak mengantuk. Tak ajar lagi saya kuliah mengantuk masa kuliah, kan? Tapi kalau tengok orang tidur masa kuliah, biasa je. Jadi sebab kita bergaul, kita pergi kedai kopi seorang, mana sedap. Kalau bawa kawan 2 jam, 3 jam boleh duduk kedai kopi. Pasal kita bergaul. Orang putih kata kita ni apa ni? Makhluk sosial, kan? Dia kata haiwan sosial dulu, zaman Plato dulu kita kata manusia ni haiwan sosial. Haiwan tu benda lain, spesies lain. Manusia spesies lain. Kita ni makhluk yang bersosial. Bergaul lah. Kerana bergaul itulah yang menyebabkan manusia dia perlu kepada peraturan, perlu kepada kepimpinan, perlu ada kepada kuasa politik. Pasal ada pergaulan. Kalau kita tak bergaul, senang je. Kita tak menipu, kita tak mengumpat, kita tak berhutang, semua tak ada, kan? Bila kita bergaul, kita pun perlulah kepada peraturan-peraturan. Kena ada peraturan syariat. Peraturan tu dia tak ada makna sebenarnya kalau tak ada enforce. Kan? Macam kita baca kitab ni tu, ustaz mari baca kitab terpenuh rak tu kitab. Oh ni haram, oh ni halal, oh ni gini-gini. Lepas tu pada ustaz tu je kata haram, kat luar tu halal, serupa je. Kan? Kita kata arak tu haram, menteri kata arak tu bebas diminum di mana-mana. Di tempat awam. Jadi macam mana? Sebenarnya segala hukum tu berajak kepada enforcement, penguatkuasaan. Yang boleh kuat kuasa tu hanya kerajaan je. Sebab itulah Islam tu mengajar pada kita satu mesej yang besar, mewajibkan solat supaya manusia faham struktur sosial dan pergaulan dalam masyarakat. Bila kita solat, dia ajar pada kita bagaimana sesuatu. Sebab apa orang alim dia kena duduk depan. Cari orang paling alim, dia tu imam. Pasal apa tak cari orang paling jahil, tu imam? Kan? Tapi bila pilih pemimpin, pilih orang paling jahil yang duit banyak, jadi pemimpin. Yang kaki sembang jadi pemimpin. Baca Quran tak pandai, nyembang je pandai, kan? Lepas tu kita marah. Hari tu cakap lain, sekarang cakap lain pula kita kata, kan? Ni sesuatu. Orang tua tu disuruh duduk depan.
Tapi kalau tua mari lambat duduk belakang juga. Kan? Orang tua depan, budak-budak belakang. Supaya ada satu bentuk plan peralihan. Succession plan tu ada. Nanti budak-budak duduk belakang tengok orang tua. Orang tua tengok tu imam. Oleh kerana tu imam tu orang alim tu buat betul. Orang tua tu orang betul jadi betul. Budak-budak yang belakang generasi baru dia tengok orang tua tu betul, dia jadi betul juga. Kita hari ni masalah pasal tengok orang tua tak betul. Orang paling tua dia paling tak betul sekali. Kan? Waktu habis kena kabut belah bawah ni. Generasi baru tengok generasi tua tu berat pada dia lagi. Dia tengok orang tua duduk kedai kopi belaka. Oh, dia kata sebenarnya kita nanti tua pada pokcik ni baru pergi surau. Ha? Dia pun tengok orang tua-tua bagi surau. Tua baru mari. Tak ada orang muda mari surau. Jadi kita pun tak begitu. Beralih pun gitu. Nanti tua baru mari. Tua baru mari. Tua baru mari. Sebenarnya orang muda tu kena mari. Kan? Dia tengok orang tua. Barulah orang tua tu betul. Maka di sini disenaraikan kepada kita beberapa aspek dalam politik ni yang dibentuk melalui solat berjamaah. Yang pertama demokrasi. Demokrasi kan? Demokrasi itu bukan makna dia pilihan raya. Kan? Demokrasi ni makna sesuatu masyarakat, orang yang paling disetujui oleh orang lain dia jadi ketua. Majoriti kan? Sebab tu kita tempat semayang kita tahu je pasal tempat solat ni biasanya berebut tak nak. Kan? Dia bukan berebut nak, berebut tak nak. Cuma bila nak pilih pemimpin, Nabi tu ajar cari orang yang paling berilmu jadi pemimpin. Bukan umur. Umur ni kalau semua hal-hal ilmu ni dia sama, umur tu baru diberi keutamaan. Ini biasa dah kita dengar kan. Dan begitu juga demokrasinya, walaupun Tok Imam tu orang paling alim, ketua, kalau dia buat salah, kita boleh tegur. Dan menjadi tanggungjawab kita menegur. Itu kan demokrasi. Kan kita boleh tegur Tok Imam kan. Jangan sepak dulu, tegur dulu. Beritahu Tok Imam subhanallah. Supaya Tok Imam tu balik kepada peraturan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tegur. Sebab tu khalifah-khalifah zaman dulu termasuk Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dia benar kan? Rakyat tegur dia. Kerana pemimpin boleh tegur. Dan memang bukan boleh tegur. Tanggungjawab bagi rakyat menegur pemimpin. Kita tengok dia buat salah, kita biar je. Lama-lama dengan solat kita sekali batal. Kan? Dia tak ingat rakaat. Tak tahu berapa rakaat dah. 7 rakaat dah semai Zuhur tapi. Kan? Kita tak tegur, dia tak ingat. Jadi rosak lah. Jadi proses menegur, melantik kepimpinan, itu kan proses demokrasi. Yang kedua, solat tu mengajar dari sudut sosial, pergaulan. Bila kita solat berjemaah, kita tu diajar bergaul. Kita tu kan sibuk-sibuk belaka. Masa solat tu je bergaul. Bila bergaul tu maknanya kita boleh tanya khabar, boleh sembang isu semasa, boleh duduk sekali minum sama-sama, tu kan bersosial. Kalau tidak, kita pun tak tahu kawan tu lama dah tak mari, hidup lagi ke mati tak tahu. Kan lama dah tak mari. Bila dia bersosial, dia bergaul, kita tahu siapa mari, siapa tak mari, bagaimana keadaan dia. Kalau dia tak mari dan tiba-tiba mana pergi dia, kita perasan lah. Kita kata balik kampung kot. Okey, kalau balik kampung tak apa kan. Dia tak mari pasal apa? Demam, hospital. Orang tahu pasal ada pergaulan. Dan solat juga mengajar kepada persamaan. Bahawa solat Jumaat tu nak ajar kita semua manusia sama je. Kan? Sama je, orang tua, orang muda sama, datuk dengan Tan Sri sama, kalau tak datuk pun sama juga. Dia kira keutamaan first come first serve. Siapa mari dulu dapat sah depan. Cuma penyakit kita mari dulu duduk belakang. Tu penyakit kita. Dan dia mari dulu. Dia duduk belakang, pasal belakang boleh bersandar, dia kata. Depan tak boleh. Orang mari dulu duduk depan lah. Pasal soh depan tu mempunyai keutamaan yang jauh lebih besar mengatasi soh di belakang dia. Sehingga Nabi SAW sebut, kalau soh ni boleh boleh mengundi, orang mengundi, berebut nak soh depan. Kita pula cari soh ada kipas. Dia sama tu sebenarnya, siapa je tak kira, orang miskin, orang kaya, orang Melayu, orang Cina tak kira. Bila dia mari solat,
Siapa datang dulu dapat sah depan. Tanpa mengira apa darjat dia. Siapa mari lambat walaupun dia datuk, dia belakang ah. Pasal mari lambat kan. Jangan peluk dia masbuk, duduk depan. Jadi kelang kabut. Jadi Islam tu nak ajar supaya manusia ni faham kita sama sebagaimana Allah Taala ajar kita pada haji. Bahawa manusia ni tak kira dia raja, dia rakyat. Dia Perdana Menteri ke, dia tetap kena pakai ihram. Dan kita tu diajar seelok-eloknya kain putih kan, supaya nampak sama. Walaupun kalau pakai kain tak putih pun sah ihram, tapi sama. Tak boleh mentang-mentang dia raja, dia pakai apa ni, tanjuk ke tengkolu pakai. Betul tak? Pakai mahkota pergi ni nak tunjuk dia raja, tak ada kan. Cuma ada pelik je, dia pergi pakai kain tudung pula. Tu kacau kan. Orang tu pakai ihram kain ni, dia pakai kain tudung. Kacau tu. Supaya nak tunjuk sama. Jadi dalam solat tu persamaan tu juga daripada pergerakan solat. Kita bersama rokok, sujud sama sujud, tanpa mengira taraf dalam masyarakat. Kemudian solat tu mengajar juga tentang masyarakat dan negara. Sesuatu yang saya sebut tadi. Sesuatu masyarakat kan, yang diutamakan orang berilmu. Kemudian orang dewasa, orang tua, kanak-kanak di belakang, tu sesuatu masyarakat. Begitu juga nanti proses penghormatan manusia. Orang yang paling kita hormat dari hidup kita siapa? Orang yang paling berilmu. Kerana Allah Ta'ala mengangkat darjat orang berilmu tu beberapa darjat lebih tinggi daripada orang jahil. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah Ta'ala mengangkat orang beriman di kalangan kamu dan juga orang-orang berilmu beberapa darjat. Darjat tu diangkat Allah Ta'ala. Sebab tu siapa yang berilmu dengan ilmu Allah Ta'ala dia lah kan, ilmu agama, orang tu orang yang patut dimuliakan. Hidup masyarakat nanti berlaku proses peralihan itu dengan sesuatu solat. Begitu juga dalam hal memerintah negara. Jadi memerintah negara, siapa jadi ketua, dia jadi ketua negara, dia jangan saya jadi ketua ni, tak boleh tegur saya, kan saya kan bos kan, saya kan khalifah, tak boleh tegur saya dah, boleh tegur juga. Saya dah sebut dulu kan cerita bagaimana Al-Walid bin Abdul Malik ketika dia menjadi khalifah selepas zaman ayah dia Abdul Malik bin Marwan, dia komplain. Dia kata orang kampung, orang rakyat dia ni mulut banyak lah, macam-macam tulis kat Facebook kan. Duk komplain khalifah tu macam-macam. Dia marah. Dia kata aku ni kan khalifah, kamu mana boleh tegur aku. Jadi satu hari mari seorang ulama di istana, Abu Zuhrah ke apa nama, Abu Zuhrah, mari ke istana. Dia tanya, wahai tuan guru, nak tanya soalan ni, boleh ke aku ni sebagai khalifah ditegur oleh rakyat? Tok Syekh ni pun duduk diam, tak jawab, takut kena penampar kat dia. Dia kan garang, tak dia. Dia kata jawab, mu jawablah apa-apa pun aku tak akan buat apa-apa. Dia pun tanya balik, wahai Amirul Mukminin, siapakah yang lebih mulia antara kamu, Al-Walid bin Abdul Malik dengan Nabi Daud alaihissalam? Khalifah tak jawab pula. Betul tak? Khalifah tu menung tak jawab pula. Nak jawab macam mana? Khalifah pun terpaksa kata Nabi Daud tak aku. Kan? Lalu Syekh ni kata kat dia, pada Nabi Daud tu Allah Ta'ala cantumkan pada dia kenabian dan kekhalifahan. Nabi Daud juga ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia baca ayat, ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Wahai Daud, sesungguhnya telah kami jadikan engkau khalifah di atas muka bumi, makalah engkau memerintah di kalangan manusia dengan al-haq, yang dengan wahyu Allah, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, kerana hawa nafsu itu akan menyesatkan kamu daripada jalan Allah Ta'ala. Dia kata ayat ni beritahu Nabi Daud ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau Nabi Daud boleh tegur, mu lagi boleh. Maknanya pemimpin dia kena terima hakikat bahawa dia boleh tegur. Dia jadi masalah kita hari ni bila pemimpin berasa dia tak boleh ditegur. Nak tegur boleh, selepas pada tegur tu tak boleh. Kan? Sebab kita ni kan bebas bercakap, tak bebas selepas bercakap.
Bercakap bebas je, cakap apa ustaz sama ni. Lepas bercakap baru siapa notis. Kemudian solat juga mengajarkan kebudayaan, ekonomi, militeri, kemerdekaan, penerangan dan perdamaian. Bermacam aspek yang disebut di sini, yang kebanyakannya kita dah bincang sebelum pada, cuma tuan kita ni buat rumusan semula, kan? Baik. Kemudian solat juga mengajar kepada kita tentang konsep imam sebagai pemimpin dan dia akan bertanggungjawab. Imam tu dia pemimpin. Hari ni kebanyakan orang jadi pemimpin, dia rasa dia bertanggungjawab pada rakyat 5 tahun sekali. Dekat-dekat nak pilihan raya kita bagi projek lebih sikit. Kan? Takut rakyat tanya dak. Nak beritahu di sini bahawa pemimpin, orang jadi pemimpin dia kena sedar yang pertama dia bertanggungjawab kepada Allah. Tak kepada Allah Taala. Sebab tu Sayyidina Umar tak nak anak dia jadi khalifah. Ketika Sayyidina Umar tu dekat nak mati, nak tikam, Sayyidina Umar menamakan 6 sahabat paling kanan, kan sahabat-sahabat Nabi, untuk menjadi anggota majlis syura yang akan memilih salah seorang daripada mereka menjadi khalifah. Kawan yang 6 orang ni termasuk Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman, Zubair Al-Awwam, Talhah bin Abi Talhah. Orang kanan-kanan semua ni, sahabat-sahabat utama. Abu Ubaidah Al-Jarrah. Katanya kawan-kawan ni, kami rasa Abdullah bin Umar juga perlu masuk dalam senarai ni. Abdullah bin Umar tak anak Sayyidina Umar, kena masuk juga senarai ni. Sayyidina Umar kata, ya yalah, tak payahlah. Pada aku seorang je masuk neraka, anak aku tak payahlah. Tu gaya berfikir pemimpin yang betul, kan? Dia tak nak anak takut. Kita tak, anak saya ni kena bubuh nama ni sekali. Kita bubuh anak kita. Kalau tak lantik anak saya lawan awak. Gaden nak suruh juga anak dia. Sayyidina Umar tu contoh, dia tak mahu anak dia menjadi seorang pemimpin. Dia kata, aku ni jadi khalifah ni, sebelah kaki aku dalam neraka dah. Sebelah kaki dalam neraka dah. Kenapa? Kerana dia tahu bahawa dia answerable kepada Allah Ta'ala. Dia kena jawab kepada Allah Ta'ala. Kata Sayyidina Umar, kalau ada 1 ekor kambing jatuh dalam sungai, jatuh dalam parit di negeri Iraq yang baru buka ni, pasti aku ditanya oleh Allah Ta'ala perihal kambing itu. Kita bukan kambing, kan? Macam-macam jatuh longkang. Sampai kereta JPJ pun jatuh longkang. Semua jatuh longkang, macam-macam. Sayyidina Umar tu kata, kalau kambing selepas negeri Iraq tu dibuka tahun ke-14 Hijriah, Sayyidina Umar tu bimbang, negeri tu jauh, kan? Kalau ada kambing jatuh dan longkang di negeri Iraq ni, pasti Allah Ta'ala akan tanya aku perihal kambing tu. Risau dia. Jadi kalau siapa-siapa jadi pemimpin ni, dia letak hak tu dulu dalam kepala dia. Aku ni nak jawab depan Allah Ta'ala ni. Banyak masalah selesai. Masalah kita ni fikir nak jawab apa nanti nak pilihan raya ni. Itu je. Nak fikir nak jawab pilihan raya. Yang kedua, dia bertanggungjawab juga kepada bangsanya. Kerana tiap-tiap negara tu ada bangsa dia, bangsa teras. Orang jadi pemimpin, sebab tu Nabi sebut al-a'immah min Quraisy. Pemimpin mesti daripada Quraisy. Quraisy tu maknanya dalam konteks orang Arab, bangsa yang paling kuat tu Quraisy. Dia kena jadi pemimpin. Kita di Malaysia ni, Quraisy Malaysia ni orang Melayu lah. Pasal jati diri negara ni mesti Melayu. Ni negara orang Melayu. Orang paling majoriti pun orang Melayu. Kalau nilai orang Melayu tu dirosakkan, agamanya dirosakkan, kebudayaannya dirosakkan, bahasanya dirosakkan, maka orang jadi pemimpin buat tak tahu je. Artinya dia tidak mengambil tanggungjawab ke atas hal-hal bangsa dia. Bangsa tu nanti akan hancur. Kadang ada sebelum ni bangsa-bangsa yang hancur bila pemimpin tak bertanggungjawab. Kemudian pemimpin juga mesti bertanggungjawab kepada rakyatnya, kepada negara, masyarakat, dan dia kena jujur untuk menerima kritikan dan teguran. Macam orang kecoh sehari dua ni kan, tuan-tuan tengok dalam YouTube kan. Mereka duk kecoh sebab apa dia tanya, China rahsiakan maklumat berkenaan dengan virus ni. Daripada awal dia rahsia. Lepas tu berapa sebenarnya yang sudah mati?
Mereka mendakwa data-data dia itu data palsu. Kan? Saya tengok tadi kata ada berapa ratus ribu juta lah, 250 juta lah, macam-macam. Kata terpenjara, macam terpenjara. Cerita Dr. Lee, dia first yang declare tu kan. Itu pun orang persoalkan. Pasal apa? Nak tutup semua berita. Jadi orang yang menjadi kerajaan dia kena tahu perkara ni. Orang jadi pemimpin, dia mesti bersedia dikritik, mesti menyatakan perkara yang benar. Kita ni gitulah, hari-hari ni pun tengok negara kita pun sama juga kan, orang duk kritik macam-macam. Sekarang ni zaman bebas kan. Jadi kita nak kata jangan kritik tu jadi payah lah. Tak boleh tulis dah kat sini, ustaz tak boleh cakap isu politik, tak boleh cakap apa, orang cakap apa. Betul tak? Semua orang lain bercakap, ustaz seorang je tak boleh cakap. Kan? Tuan-tuan cakap macam-macam dekat Facebook, dekat WhatsApp kan. Apa benda tak tulis? Cuma ustaz seorang je kalau kuliah tak boleh cakap politik. Jadi isu-isu yang timbul tu kita tahu belaka kan. Cuma orang kata tak boleh cakap masa mengajar. Orang lain lah, saya cakap boleh serupa je. Kan? Kemudian solat berjemaah mendidik rakyat kepada rasa bertanggungjawab. Rasa bertanggungjawab. Kita rasa kita ni responsible dan kena answerable tentang perkara-perkara yang ditugaskan kepada kita. Kan? Kita berasa tanggungjawab tu imam ada tanggungjawab dia, makmum ada tanggungjawab dia. Masing-masing orang kalau dia rasa dia tidak bertanggungjawab kepada masyarakat, dia tak mari sembahyang Jumaat ni. Kita kata sembahyang Jumaat ni pasal apa? Dia fardu kifayah. Kifat tu mana kewajipan bersama. Kan? Semua orang kena mari pasal tu kewajipan bersama. Tiba-tiba kita tak mari, kita kata dah tu imam mari dah, kita tak payahlah. Lepas tu nama dia fardu kifayah. Mana kalau orang lain mari kita tak payah. Dan itu tak bertanggungjawab orang panggil. Sebab nanti waktu solat tu kita akan ada berbagai agenda kemasyarakatan. Lagi ada orang nak minta sembahyang ajak, ada orang nak minta suruh tahlil, ada orang nak minta macam-macam lah kan. Kalau semua orang tak mari sembahyang ajak, akhir sekali rumah kita sendiri pun nak sembahyang ajak tak boleh. Kalau orang tak mari tak sembahyang Jumaat kan. Kalau sebab orang semua tak mari, macam kita tak mari. Yang masalah dia tak mari. Kalau dia ada hajat baru dia mari. Kan? Dia tak bertanggungjawab tapi menuntut hak dia daripada orang lain. Orang yang mari suruh orang pergi rumah dia solat hajat ke suruh pergi tahlil tu makna dia minta hak dia. Dia rajin pergi tahlil rumah orang lain tau. Dia rajin pergi sembahyang hajat rumah orang lain tau. Tak rajin pasal surah apa dia tak je mari. Sebenarnya orang yang tidak melaksanakan tanggungjawab tidak berhak kata hak dia. Kan? Kalau kita nak hak kita kena buat tanggungjawab pada orang lain. Jadi solat Jumaat tu nak ajar supaya kita ada rasa tanggungjawab. Pertama dengan sebab kita mari terlepas dosa orang lain. Kifayah kan? Terlepas dosa orang lain. Tapi sepatutnya semua orang kena marilah. Jangan kata dah tu orang tu gila saya tak payahlah. Kena marilah. Nanti kalau ada orang berhajat hak-hak dia nak tuntut, maka kita boleh tunaikan tanggungjawab kita kepada masyarakat, pada diri, pada negara semua sekali timbul itu tentang tanggungjawab. Mendidik kita kepada kemerdekaan bertindak. Kita boleh bertindak bila kita lihat benda tu salah. Ataupun kita nak mendorong kepada kebenaran. Tengok orang tak mari, kita boleh pergi suruh dia, "Pakcik, pasal apa tak mari? Mari sembahyang." Tengok tu imam salah, tegur tu imam tak betul tu. Cuma tegur, jangan tegur bahasa Melayu lah, batal solat. Kan? Dan berani mengkritik, menegur. Jadi makmum belakang tu imam salah. Makmum menggigil lutut, tak berani nak tegur tu imam. Kan? Patuh kepada pemimpin. Memang ada orang buat pemerhatian. Dia kata solat ni lah salah satu daripada amalan yang paling ajaib dalam dunia. Pasal apa? Pasal tu imam tu tak rajin tengok makmum dia rokok ke tidur. Kan? Tak imam kata Allahu Akbar, dia tengok CCTV tu. Tak tengok kan? Makmum semua tunduk belakang ikut tu imam. Tu imam kata sami Allahu liman hamidah, semua pakat bangun belakang dengan tu imam tak payah tengok. Kenapa? Kerana ketaatan kita kepada pemimpin. Ikut dia buat. Selagi dia buat tu betul. Kalau dia selagi sujud 3 kali, baru jadi kacau. Kan? Selagi dia follow peraturan, orang belakang follow. Maknanya kita mentaati pemimpin selagi mana dia mentaati Allah dan Rasul.
Bila dia buat terbicara oleh Rasul, kita wajib tegur dia. Batil dan salah, kita berkata subhanallah. Tegur dia tu. Kan? Dan dia juga mengajar kita kepada ikhlas dan jujur. Kemudian solat juga membawa kita kepada kemerdekaan pada beberapa aspek. Kemerdekaan diri kita, kemerdekaan hidup bermasyarakat, kemerdekaan memberi pendapat, berfikiran, bersuara dan juga bertindak. Dan solat juga akan menjamin rakyat kepada kepandaian. Yang pertama, jadi pandai rakyat ni kerana bila orang solat dia nak pada ilmu. Maka menghendakkan kita tu belajar, habis jadi berilmu orang. Kan? Solat tak ada ilmu ni tak boleh sebenarnya. Cuma daripada banyak-banyak orang ilmu, yang paling berilmu jadi imam. Dia main tak boleh main follow je kan. Kena mengaji. Jadi solat tu kena belajar. Jadi perlu pada ilmu. Perlu kepada menjamin rakyat kepada keamanan dan keselamatan dunia dan akhirat. Jaminan kemakmuran dan juga jaminan kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang duk cari hari ni perkara-perkara ni lah. Duk cari macam mana bagi tenang jiwa, macam mana nak bagi hidup ni rasa nyaman. Banyak orang tu cari ketenangan, pergi kelab malam, pergi padang golf, pergi tengok Laskar Pelangi Pulau Belitung. Macam-macam cari ketenangan. Tenang tak tenang. Balik jabat tengok dinding pening. Tengok dinding pening dah. Lama-lama depression. Pasal apa? Kerana yang boleh menenangkan manusia dunia dan akhirat tu ialah ingatan dia yang tulus kepada Allah Ta'ala. Dan kemuncak kita yang Allah Ta'ala tu solat. Aqimis salata li zikri, kata Allah Ta'ala. Ingat padaku. Dirikan solat supaya kamu ingat padaku. Bila kita ingat pada Allah Ta'ala, kita akan tenang. Hati tenang tu saja hati yang bahagia. Kan? Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ingat-ingat. Hanya dengan ingat pada Allah Ta'ala, hati kamu akan tenang. Orang cakap tak bahagia ni pasal hati serabut. Kan? Duit banyak tapi serabut. Bini comel tapi serabut. Kan? Bini comel dah. Tapi serabut juga tengok. Pasal comel saja, mulut laser. Betul tak? Serabut. Pangkat besar, serabut juga. Yang boleh menenangkan hati kita ialah bila kita ingat Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala sebut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kamu pada Tuhan kamu dalam keadaan kamu redha pada Allah. Allah Ta'ala redha pada kamu. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kamu di kalangan hamba-hambaku dan masuklah kamu dalam syurgaku. Maknanya dunia kita jadi bahagia, akhirat pun jadi bahagia apabila kita menjaga solat ni dengan baik. Solat berjemaah ramai-ramai kan. Solat fajar tu saya dah sebut dalam kuliah subuh kita bila dah tahu kan. Solat-solat yang kita kena jaga. Jadi solat tu kita kadang-kadang jaga solat fardu saja. Solat fardu tu memang wajib dah kita kena jaga kan. Nama dia lagi solat fardu. Yang solat fardu tu yang kita nak jaga serius supaya kita jangan solat fardu melainkan kita berjamaah. Kan? Kemudian kita pun menjaga juga solat-solat sunat. Setiap hari solat-solat sunat kita. Jangan kita remehkan solat sunat. Kerana solat sunat tu mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu dalam hidup kita ni. Kena jaga juga. Maka bila kita jaga solat kita, artinya kita jaga hubungan kita dengan Ta'ala, kita ingat kepada Ta'ala, maka situlah solat tu memberikan kebahagiaan pada kita dunia dan juga akhirat. Kita berhenti setakat tu lah tuan-tuan malam ni. Ngam-ngam Isyak kalau kuliah lama-lama pun kat tuan-tuan nak balik makan nasi pula. Betul tak? Haji Makno cakap saya tak usah lama Ustaz kan. Dia dah ajar saya supaya berhenti cepat. Cuma akhir sekali tuan-tuan semua, sebelum kita berhenti ni sebelum azan, cuma malam ni nak minta lebih sikit. Sebabnya ada seorang sahabat saya ni, dia baru sambung belajar dan keputusan bekalan untuk bayar yuran mengaji. Kuliah nak start dah besok ni kan. Jadi dia pun minta tolong. Tak banyak, yuran tertunggaknya 2,500 aja. Jadi kuliah nak start dah, tak ada duit nak bayar yuran. Jadi dia minta tolong kalau tuan-tuan yang berkelapangan ada kelebihan harta benda, sumbangan tuan-tuan malam ini saya kira nak sumbang pada dia lah, supaya dia boleh menyambung pengajiannya dan ilmu yang dia dapat tu nanti dia boleh guna untuk
kerja-kerja agama kita insya-Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.